Kepada seluruh warga UPSI, untuk memastikan kita mencapai bintang, kita kena bersatu, kita kena bersama untuk memastikan kita semua cemerlang bersama. Saling menghargai, saling berbudi, sanjung tinggi tradisi. Akademik dan akhlak terpuji, seimbang dan gemilang. Engkau dan aku maka berpadu, mewarna cipta yang sama. Genggamlah tanganku, lakukanlah segera. Ayo cemerlang bersama dengan semangat membara. UPSI Selesai pun? Kita semua nada warga setia. janji terpatri, megah terajui, prinsip pendidikan negara. Ayo cemerlang bersama dengan semangat membara. UPSI di puncak persada. Ayo cemerlang bersama dengan semangat membara. UPSI di puncak persada. Kepada seluruh warga UPSI, untuk memastikan kita mencapai bintang, kita kena bersatu, kita kena bersama untuk memastikan kita semua cemerlang bersama. Saling menghargai, saling berbudi, sanjung tinggi tradisi. Akademik dan akhlak terpuji, seimbang dan gemilang. Engkau dan aku maka berpadu, mewarna cipta yang sama. Genggamlah tanganku, lakukanlah segera. Ayo cemerlang bersama dengan semangat membara. UPSI di puncak persada. Ayo cemerlang bersama dengan semangat membara. UPSI di puncak persada. Kita semua nada warga setia. Janji terpatri, megah terajui, prinsip pendidikan negara.
Kepada seluruh warga UPSI, untuk memastikan kita mencapai bintang, kita kena bersatu, kita kena bersama untuk memastikan kita semua cemerlang bersama. Saling menghargai, saling berbudi, sanjung tinggi tradisi. Akademik dan akhlak terpuji, seimbang dan gemilang. Engkau dan aku, langkah berpadu, mewarna cipta yang sama. Genggamlah tanganku, lakukanlah segera. Kita semua, nada warga sedunia. Janji terpatri, megah terajui, isi pendidikan negara. Boleh. Kita betul lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji-pujian hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir, ke atas keluarga dan sahabat-sahabat baginda serta para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda hingga hari kemudian. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada para penonton secara langsung, media sosial, Facebook langsung, Institut Peradaban Melayu, IPM, Universiti Sultan Idris, Tanjung Malim dan Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka, DBP. Terlebih dahulu, saya ucapkan terima kasih kepada IPM selaku hos siaran langsung Jarawara Pemikiran Penita Zakbar kita pada pagi yang hening ini. Dari Johor ke Majapahit hingga berlabur di Pulau Bintan. Sungguh termasyur, nama yang baik bertambah pula bertuah badan. Saya dengan ini mengalu-ngalukan Yang Bahagia Profesor Datuk Dr. Haji Awan Sarian, Penyandang Kerusi Zakbar Institut Peradaban Melayu, UPSI, juga merupakan pengurusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka dan merupakan penceramah kita pada pagi ini. Juga saya turut mengalu-ngalukan Yang Bahagia Datuk Abang Salahuddin bin Abah Syukran, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Tidak dilupakan Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Sattar bin Sabran, Naib Chancellor, UPSI. Yang Bahagia Dr. Hazami Jahari, Pengarah Jabatan Pengembangan Bahasa dan Sastra, Dewan Bahasa dan Pustaka. Juga Yang Bahagia Profesor Dr. Suryani binti Abu Bakar, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi, UPSI. Juga kepada Puan Hajah Fariza binti Haji Ahmad,
Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya serta Yang Berbahagia Profesor Dr. Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Samsudin Suhaili, Pengarah Institut Peradaban Melayu, UPSI. Dan akhirnya Yang Berbahagia Puan Hajah Nurjana binti Yusof selaku Ketua Bahagian Pembinaan Bakat dan Kepakaran Dewan Bahasa dan Pustaka. Untuk maklumat semua yang sedang menuntut program Jayawara Pemikiran Berita Zabah, program ini merupakan anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur dengan kerjasama Institut Peradaban Melayu, Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya bersempena dengan Dekad Bahasa Kebangsaan atau ringkasnya DBK. Seperti yang telah kita sedia maklum, program Jayawara Pemikiran Berita Zabah merupakan kesinambungan daripada siri pertama yang telah pun berlangsung pada 8 Disember 2020, Selasa yang lalu, yang telah pun disiarkan secara langsung di Facebook, UPSI dan DBP. Dan tuan-tuan serta puan bolehlah mengikuti rakamannya di media sosial tersebut. Oleh itu, pada pagi ini sekali lagi penceramah kita Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Awan Sarian akan membicarakan tentang penderita Zabah yang kita kagumi sebagai seorang cendekiawan bangsa yang telah banyak menabur bakti dan jasa dalam berbagai bidang sebelum dan selepas negara kita Malaysia mencapai kemerdekaan. Pada hari Selasa yang lepas telah dibicarakan tentang Zabah sebagai pemikir bitara peradaban negara dari berbagai sudut seperti jasa dalam bidang bahasa, pendidikan dan agama. Maka pada pagi ini Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Haji Awan Sarian sekali lagi dan secara khusus akan membicarakan sumbangan Zabah dalam tradisi linguistik Melayu. Sebelum saya mempersilakan Yang Berbahagia Datuk untuk menyampaikan bicaranya, seeloknya saya memperkenalkan secara ringkas tokoh penceramah kita pada pagi ini. Yang Berbahagia Datuk Dr. Awan Sarian telah dilahirkan pada 1953 di Pontian, Johor. Beliau mendapat pendidikan di Diploma Pendidikan dan Ijazah Sarjana Muda dari Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, dan seterusnya Ijazah Sarjana Sastra dalam bidang linguistik dan Ijazah Doktor Falsafah dalam bidang Falsafah Pendidikan Bahasa dari Universiti Malaya. Dalam bidang kerjaya, Yang Berbahagia Profesor Datuk telah memegang berbagai jawatan. Saya sebut secara ringkas saja. Sangat panjang sinarainya. Seawalnya beliau sebagai guru bahasa Melayu dan editor serta ketua editor di sebuah perbitan swasta. Seterusnya beliau menjadi pegawai penyelidik bahasa, merangkap editor Jurnal Dewan Bahasa DBP dan kemudian sebagai pegawai penyelidik kanan Dewan Bahasa dan Pustaka sebelum beliau berhijrah sebagai pensyarah dan juga profesor, tamu dan juga berbagai-bagai jawatan di berbagai institut pengajian tinggi sama ada di dalam negara maupun di luar negara. Beliau juga merupakan penyandang kursi pengajian Melayu Kerajaan Malaysia di Beijing Forest Study University sebanyak 2 kali. Selain itu, ceramah kita merupakan pengurusi antarabangsa bahasa Melayu MABAM serta Majlis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia MABIM serta Majlis Sastra Asia Tenggara MASTRA. Beliau juga pernah menyandang jawatan sebagai Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebelum pada hari ini, beliau merupakan penyandang kerusi Zabah dari Universiti Pendidikan Sultan Idris serta pengerusi ahli lembaga Dewan Bahasa dan Pustaka. Selain itu, apa yang kita kagumi, beliau juga telah menghasilkan lebih 60 buah buku ilmiah, buku umum, buku teks, kamus dan juga kumpulan puisi. Serta beratus makalah ilmiah dan umum dalam berbagai jurnal, majalah, akhbar, bab buku dan lain-lain. Beliau juga telah menyampaikan lebih 200 carahan dan kertas kerja yang dibentangkan sama ada di dalam negara maupun di luar negara seperti di Australia, Belanda, Brunei, Cambodia, Indonesia, Jerman, Korea, China, Rusia, Singapura, Sri Lanka, Thailand dan lain-lain lagi. Selain itu, dalam bidang badan bukan kerajaan atau NGO, beliau juga telah terlibat sebagai setiausaha kehormat dan kemudian sebagai Presiden Persatuan Linguistik Malaysia. Selain aktif dalam Majlis Perundingan Melayu, Kumpulan Prihatin dan beberapa persatuan yang lain.
Atas jasa dan bakti beliau, beliau telah dianugerahkan darjat kebesaran Parlimen Jasa Negara PJN bergelar Datuk daripada Yang di-Pertuan Agong Malaysia serta darjah setia Pangkuan Negeri bergelar Datuk daripada Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang. Oleh itu, seperti kata pantun Melayu, arak-arak kelapa puan, tidak puan kelapa Bali. Harap hati kepada Tuan, tidak Tuan siapa lagi. Saya selaku moderator pada pagi ini dengan rasa rendah hatinya mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Awan Sarian untuk menyampaikan bicaranya yang bertajuk Sumbangan Zakbar dalam Tradisi Linguistik Melayu. Disilakan Yang Berbahagia Datuk. Okay. Terima kasih Saudara Saifulizan Yahya selaku pengurusi sesi Jerawara Pemikiran Pentas Zakbar kali kedua pada pagi ini. Dan terima kasih atas pengenalan yang agak panjang lebar juga tentang latar belakang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang penonton dan peserta program Jerawara Pemikiran Pentas Zakbar bilangan kedua pada hari ini, dan tamu-tamu kehormat dari UPSI, dari Dewan Pusaka, Jabatan Pendidikan Wilayah Tuan Putrajaya, dan seterusnya para pendidik, para pelajar dan masyarakat umum yang sempat bersama dengan kita dalam siaran pada hari ini. Terima kasih kepada pihak penganjur yang sudi mengundang saya untuk kali kedua menyampaikan syarahan yang berkaitan dengan pemikiran Zakbar. Dan kali ini, sebagaimana yang telah diumumkan oleh Tuan Pengurusi, saya akan berbicara secara khusus tentang sumbangan Pendeta Zakbar dalam perkembangan tradisi linguistik Melayu ataupun dalam perkembangan ilmu bahasa yang berkaitan dengan bahasa Melayu. Dalam ceramah yang pertama telah saya bincangkan peranan dan sumbangan Pendeta Zakbar dalam pelbagai bidang selain bahasa, bidang agama, bidang ekonomi, pendidikan, dan juga dalam soal politik sedikit banyaknya. Ke dalam ceramah kedua ini, biarlah saya menumpukan perhatian pada bidang yang merupakan bidang utama Pendeta Zakbar, iaitu bidang bahasa. Saya melihat bahawa Zakbar merupakan perintis ataupun pelopor yang memulakan tradisi linguistik Melayu dalam zaman baharu. Memang sebagaimana biasa, permulaan tradisi linguistik Melayu dalam pelbagai tulisan kita dapati dikaitkan dengan usaha orang Barat yang meneliti bahasa Melayu, iaitu pada abad ke-16, orang Belanda di Indonesia dan orang Inggris di tanah Melayu. Dan ini saya kira pola pemikiran yang stereotip yang memperlihatkan bahawa hanya dengan kedatangan Barat seolah-olah barulah ilmu berkembang dalam tamadun ataupun peradaban Melayu. Saya kira ini pola pemikiran yang perlu dibetulkan. Kerana sebenarnya tradisi linguistik dengan pengertian luas sudah pun bermula sebelum kemunculan teori linguistik Barat, iaitu bermula paling lewat pada awal abad Masihi, bahkan mungkin lebih awal daripada itu, kerana telah muncul kerajaan-kerajaan Melayu tua seperti Funan, Champa, Langkasuka, Sriwijaya dan sebagainya, yang juga menampilkan atau menunjukkan kewujudan aspek linguistik kerana adanya batu-batu bersurat yang telah pun dikaji seperti pada zaman Champa dan lebih-lebih lagi pada zaman Sriwijaya pada abad ke-7. Banyak batu bersurat yang di dalamnya terkandung ehwal ilmu seperti pengurusan. Ini sudah dikaji oleh Profesor Syahril Makhzin dan kumpulannya.
Dan kita dapati bahawa apabila bahasa Melayu telah mula digunakan sebagai bahasa pemerintahan dan dalam bidang-bidang lain, maka itu juga sebagai satu bukti dan tanda bahawa telah wujud perkembangan linguistik walaupun tidak dalam bentuk teori-teori formal, teori-teori linguistik yang kemudian dikenal sebagai teori linguistik struktural, transformasi generatif, linguistik fungsional dan sebagainya. Dan menarik juga bahawa apabila pendeta Buddha I Ching dalam dinasti Tang pada abad ke-7 pernah bermukim selama 6 bulan di ibu kota kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Ada yang mengatakan Palembang, ada yang mengatakan Jambi. Tapi pokoknya I Ching telah mencatat bahawa bahasa Melayu pada abad ke-7 itu telah digunakan juga selain sebagai bahasa pemerintahan juga sebagai bahasa pengajaran agama Buddha. Dan saya sendiri pernah berkunjung ke Jambi di pinggir sungai Batang Air itu, sungai Batanghari telah dibuat rekonstruksi biara ataupun pusat pengajian agama Buddha yang dikatakan oleh I Ching itu menggunakan bahasa Melayu. Nah, apabila bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengajaran agama Buddha pada waktu itu, zaman pra-Islam, tentulah bahasa Melayu telah dikaji, telah diselidik oleh pendeta-pendeta yang mengajarkan bahasa Melayu dan tentulah juga dipelajari oleh anak didiknya apabila menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan. Walaupun belum ada, seperti saya katakan, belum ada teori-teori linguistik formal yang menganalisis seperti yang berlaku dalam zaman moden. Dan kita lihat dalam paparan seterusnya, satu contoh bahawa bahasa Melayu telah pun wujud, seperti saya katakan, dalam bentuk tertulis seperti ini satu contoh batu bersurat di Batu Kapur pada abad ke-7 zaman Sriwijaya. Jadi artinya bahasa Melayu telah mempunyai tulisan sistem Pallawa. Ada juga sistem yang dikenal sebagai tulisan Rencong dan tulisan Kawi. Jadi apabila bahasa Melayu telah tertulis, itu juga tanda dan bukti bahawa telah ada perkembangan linguistik dalam tradisi peradaban ataupun tamadun Melayu. Kemudian pada abad ke-15, iaitu dalam zaman kebangkitan hubungan antara kerajaan Cina di bawah Maharaja dinasti Ming dan kerajaan-kerajaan Melayu, khususnya kerajaan Melaka, kita dapati bahawa di istana Maharaja dinasti Ming di Cina telah didirikan jabatan jurubahasa atau Ta Tongshe dan juga Akademi Bahasa Asing atau Che Ikuan. Dan kita dapati bahawa bahasa Melayu merupakan antara bahasa asing yang penting di kedua-dua institusi itu. Dan tentulah apabila bahasa Melayu sudah menjadi salah satu bahasa asing yang digunakan oleh para jurubahasa dalam hubungan Cina dengan pihak-pihak kerajaan luar termasuk Melaka dan kerajaan yang lain, dan juga bahasa Melayu dikaji atau diajarkan di Akademi Bahasa Asing iaitu di Se Ikuan itu, tentulah telah wujud satu sistem analisis linguistik tentang bahasa Melayu, walaupun sekali lagi tidak dalam bentuk teori yang formal, tidak dalam bentuk yang dikatakan teori tradisional, teori struktural, teori transformasi generatif, teori fungsional ataupun yang sebagainya. Dan lanjutan daripada itu telah berlaku satu fenomena yang penting, iaitu penyusunan kamus pertama bahasa Melayu dan bersifat kamus dui bahasa atau bilingual, iaitu Melayu Cina, yang diusahakan oleh para sarjana Cina yang diperintahkan oleh Maharaja di bawah dinasti Ming, iaitu untuk mempelajari bahasa Melayu, dan kamus itu digunakan bagi keperluan pegawai istana dan pegawai kerajaan Cina dan juga para pedagang yang berkunjung ke alam Melayu. Jadi kamus yang dalam bahasa Mandarin dikatakan Manda Chia Ko Iu itu ataupun senarai perkataan Melaka itu merupakan kamus di bahasa Melayu Cina pada abad ke-15. Dan jelas penyusunan kamus walaupun pada ketika itu lebih berbentuk daftar kata atau word list, namun telah wujud usaha-usaha yang bersifat linguistik kerana adanya kerja ataupun proses penyusunan kamus. Dan kamus ini menarik walaupun mengandung hanya
hampir 500 lema ataupun 500 entry, secara lebih tepat 482 entry, namun terdapat 17 bidang atau ranah tamadun atau kehidupan alam Melayu yang dirangkum dalam kamus itu, seperti bidang astronomi, geografi, cuaca, masa, flora, fauna, anatomi, istana dan bangunan, barang kemas, sosial, sejarah dan warna. Jadi itu tentulah dapat kita anggap sebagai usaha awal bagaimana linguistik Melayu dikembangkan. Dan ini beberapa contoh yang dipetik daripada kamus ataupun daftar kata itu, bagaimana sebutannya memang berbunyi sebutan Cina untuk merujuk pada yang saya kata alam kehidupan di dunia Melayu. Misalnya ada entry Anla yang merujuk pada Allah, juga merujuk pada langit. Kemudian ada Hali, iaitu bagi hari, dan ini biasalah kerana nama saya pun Awang Sarian, jadi Awang Salian. Bahkan mula-mula saya tukar di Beijing, nama saya diubah agak jauh menjadi Nawang Sambelian. Dan sekarang sudah dibetulkanlah menjadi Awang Salian. Jadi Hali itu jelas. Dan bulan sama angin untuk angin, yawan awan, hulu untuk guru. Jadi saya yakin para penonton atau peserta dapat membaca senarai itu sendiri tanpa perlu saya baca satu persatu. Kemudian kedatangan Islam ke alam Melayu pada abad ke-8, abad ke-9 itu ada dokumen-dokumen awal yang menunjukkan bahawa Islam datang seawal abad ke-8. Hanya dikatakan tarikh permulaan Islam abad ke-13 itu berdasar pada kedudukan Islam sebagai agama kerajaan Melayu, seperti kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Melaka, Aceh, kerajaan Patani, kerajaan Brunei, kerajaan di Kalimantan dan di tempat-tempat lain di alam Melayu. Dan jelas bahawa Islam telah turut mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa ranah-ranah yang lain. Usaha penulisan dilakukan dengan giat oleh para ulama besar seperti Hamzah Wansuri yang terkenal sebagai ahli Islam, baik dalam bidang akidah maupun dalam bidang tasawuf, menulis prosa dan juga menulis syair-syair yang terkenal berkaitan dengan akidah, syair perahu, syair dagang, ya. Dan Nuruddin Araniri yang berasal di Gujarat. Kita dapat juga nama seperti Samsudin Al-Sumatrai, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Syekh Abdul Rauf Al-Singkili. Di Kalimantan ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, di Patani ada Syekh Dr. Fatani. Pokoknya bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa ilmu. Dan ini juga merupakan satu bukti bahawa perkembangan linguistik Melayu telah wujud pada zaman itu sebelum kedatangan Barat. Kitab seperti akidah seperti Aqaid An-Nasafi yang menurut kajian Prof. Said Muhammad Aqil Al-Tas itu bertarikh tahun 1556 merupakan karya terjemahan pertama dalam bahasa Melayu daripada bahasa Arab. Jadi proses terjemahan daripada bahasa Arab dalam bahasa Melayu menunjukkan telah wujud satu sistem mengenal pasti yang dikatakan bahasa sasaran, bahasa Melayu dan bahasa sumber bahasa Arab. Inilah konsep penting dalam terjemahan yang juga terangkum dalam bidang linguistik atau linguistik gunaan, linguistik terapan. Dan ini semua bukti yang menunjukkan bahawa sebelum kedatangan Barat, ehwal linguistik Melayu sudah pun bermula bertapak dan berkembang. Saya memberikan latar ini untuk menunjukkan bahawa nanti dalam zaman Melayu baru, Zakba merupakan tokoh pelopor yang memulakan atau memperkukuh tradisi linguistik Melayu. Masih lagi sedikit latar belakang sebelum ke Zakba ni, pada Zakba. Jadi menurut Saharimurti Kenilaksana, seorang sarjana linguistik di Indonesia, beliau mengatakan bahawa karya penjaga besar Raja Ali Haji iaitu Bustanul Katibin 1857 dan Kitab Pengetahuan Bahasa 1859 itu sebagai karya linguistik awal dihasilkan oleh anak watan alam Melayu pada abad ke-19. Dan
Menurut beliau, ada dua kecenderungan yang jelas. Pertama, yang bersumberkan tradisi linguistik Arab seperti karya Raja Ali Haji itu, dan juga yang bersumberkan tradisi linguistik Barat, khususnya oleh orang Belanda di Indonesia dan oleh orang Inggeris di Malaysia. Menurut Profesor Harimurti Keradaksana, tokoh yang bernama Sastra Sugondo, itu pengarang kitab yang menyatakan Jalan Bahasa Melayu pada tahun 1910, merupakan pengarang ataupun yang dinobati oleh Profesor Harimurti sebagai bapa bahasa Melayu di Indonesia, menggunakan model Eropah. Di Malaysia, menurut Profesor Harimurti Keradaksana, buku Pelita Bahasa Melayu Zakbar merupakan contoh yang jelas bagi karya bahasa yang bersumberkan model Eropah, iaitu Inggeris. Dan ini diakui oleh Zakbar dalam pendahuluan buku Pelita Bahasa Melayu. Dan di situ ada juga pengaruh bahasa Arab sedikit, seperti juga diakui oleh Zakbar dalam pendahuluan. Seperti saya katakan tadi, Profesor Harimurti Keradaksana menobati Zakbar sebagai bapa tata bahasa Melayu di Malaysia dan Sastra Sugondo sebagai bapa tata bahasa Indonesia. Buku-buku bahasa susunan Zakbar berpengaruh besar. Kita sudah masuk dalam bahagian berkaitan dengan Zakbar sebagai pelopor atau perintis tradisi linguistik Melayu baharu atau linguistik Melayu moden. Buku-buku bahasa susunan Zakbar berpengaruh besar sebagai asas sistem bahasa Melayu dalam pelbagai bidang yang sudah pun dijelaskan, iaitu dalam bidang pendidikan, pentadbiran dan media. Artinya dalam sistem sekolahan, dalam sistem latihan guru di maktab perguruan dan pentadbiran kerajaan, walaupun bahasa Melayu masih dalam proses bangsa-ansur digunakan sebagai bahasa rasmi, dan dalam media, kabar, majalah dan sebagainya. Semuanya menggunakan bahasa Melayu yang berasaskan rumus-rumus ataupun aturan yang disusun oleh Zakbar. Dan lebih kurang 30 tahun buku panduan bahasa beliau, iaitu Pelita Bahasa Melayu khususnya, dan juga sistem meja Rumi, menjadi rujukan utama. Dan pada hemat saya, bukan saja utama, bahkan rujukan tunggal. Kerana ketika itu, belum ada penulis bahasa lain yang seunggul Zakbar, walaupun ada penulis dalam kumpulan Pakatan Belajar dan Mengajar Bahasa Diraja Johor. Ada, tetapi buku hasil dari tulisan penulis dalam Pakatan Belajar Mengajar Bahasa di Johor itu tidak popular ataupun tidak meluas seperti pengaruh Zakbar. Sukatan pelajaran, buku teks, buku latihan, mata pelajaran bahasa Melayu di negara kita, juga di Singapura pada waktu itu, didasarkan pada buku Pelita Bahasa Melayu Penggal 1, Penggal 2 dan Penggal 3. Bahkan hingga kini, pengaruh tata bahasa susunan Zakbar itu masih tetap jelas kelihatan, termasuk dalam penyusunan buku tata bahasa dewan, iaitu buku rujukan utama bagi kegunaan dalam pendidikan, penjawat awam, pengendali media dan aspek yang lain. Demikian juga sistem ejaan Rumi yang disusun oleh Zakbar bertahan hingga tahun 1972, menjadi satu sistem yang dikenal sebagai sistem ejaan sekolah. Kerana itulah ejaan yang dijadikan landasan, iaitu ejaan Rumi dan ejaan Jawi. Saya sendiri, saya katakan pada tahun 1960, masuk darjah 1 menggunakan ejaan Jawi dan ejaan Rumi yang diasaskan oleh Zakbar. Hinggalah tahun 1972, apabila diisytiharkan sistem ejaan baharu Rumi bahasa Melayu dan juga sistem ejaan bersama Malaysia-Indonesia. Dan bagi kes ejaan Jawi, hanya pada tahun 1984 baru diusahakan yang dikatakan sistem ejaan Jawi yang disempurnakan. Artinya hingga tahun 84, ejaan Jawi Zakbar itu masih menjadi sistem ejaan yang digunakan dalam media, dalam pendidikan dan sebagainya. Dalam paparan seterusnya kita melihat beberapa contoh ataupun ini karya agung Zakbar yang boleh kita katakan sebagai magnum opus atau adikarya Zakbar, terutama Pelita Bahasa Melayu yang sebenarnya telah pun dimula ditulis oleh Zakbar pada tahun 1926, tetapi kemudian diolah kembali hingga menjadi Pelita Bahasa Melayu Penggal 1, Penggal 2 dan Penggal 3, dan kemudian diterbitkan edisi baharu dengan ejaan Rumi baharu
pada tahun 2000 bersempena dengan pelancaran kursus Za'ba di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Itulah buku berwarna hijau, pucuk pisang, hijau muda itu, edisi baru yang menggabungkan ketiga-tiga penggal atau ketiga jilid itu dalam satu jilid yang tebal. Sewaktu terbit, saya kira harganya RM80, sekarang saya kurang pasti. Karena itu berlaku pada zaman saya menjadi pengarah Jabatan Bahasa Dewan Bahasa Pustaka. Dan yang kedua tu buku ilmu mengarang Melayu, juga sudah ada edisi baru dengan ejaan Rumi baru, juga bersempena dengan kursi Za'ba di UPSI. Dan paparan selanjutnya kita lihat buku edisi baru Rahsia Ejaan Jawi. Yang lama tu tak dapat saya kesan. Dan ada juga koleksi ataupun himpunan makalah Za'ba dalam Qalam, dalam majalah Qalam, telah pun disusun oleh Akademi Jawi Malaysia, iaitu Bahasa Melayu Kelebihan dan Kekurangannya. Za'ba menulis satu siri belasan rencana yang memaparkan kelebihan dan kekurangan bahasa Melayu, termasuk bahasa Melayu di peringkat serantau. Jadi hingga kini nama Za'ba senantiasa dikaitkan dengan perkembangan bahasa Melayu pada zaman baru. Saya kira munasabah dan dapat diterima kerana memang Za'ba lah yang meletakkan asas sistem bahasa Melayu baru, baik dalam bidang ejaan, tata bahasa maupun retorik. Za'ba pada hemat saya menandai babak awal perkembangan ilmu bahasa atau linguistik Melayu baru sejak tahun 1920-an. Kira-kira satu dekad lebih awal daripada tokoh linguistik Amerika yang cukup berpengaruh dalam dunia linguistik barat pada waktu dahulu, iaitu Leonard Bloomfield, yang baru muncul pada tahun 1930-an dengan mazhab atau aliran linguistik strukturalnya, linguistik struktur. Za'ba telah memulakan huraian bahasa pada tahun 1920-an. Sedangkan Bloomfield, pemuka linguistik struktural, iaitu yang menganalisis bahasa bermula dengan unit terkecil fonem, kemudian morfem, kata, klausa, ayat, itu pada tahun 1930-an. Jadi dalam konteks zaman, Za'ba sebenarnya telah mendahului ahli bahasa antarabangsa atau ahli bahasa di luar negara, maksud di Amerika. Taraf Za'ba sebagai perintis bahasa Melayu baru diungkapkan oleh Prof. Syed Muhammad Akil Al-Atas dalam pidato umum penggunaan ijazah Dr. Kehormat Keseratan pada Za'ba oleh UKM pada tahun 1973 dengan kata-kata, karangannya yang diberi nama Pelita Bahasa Melayu itu sungguh benar pelita yang menerangi suasana kelam keliru dan menunjuk jalan ke arah kesedaran orang Melayu akan nilai bahasanya yang merupakan jiwa bangsa itu. Dialah pemukul rebana kalbu masyarakat kita dalam Dewan Persuratan dan nyaring debarannya masih terdengar hingga ke hari ini. Demikian ungkapan saya naikkan atas tentang kehebatan Za'ba sebagai pemukul rebana kalbu masyarakat dalam Dewan Persuratan dan nyaring debaran rebana itu masih terdengar hingga hari ini. Malah sesudah munculnya pelbagai aliran linguistik dalam percubaan menganalisis dalam bahasa Melayu, misalnya ahli-ahli linguistik struktural ataupun murid-murid aliran itu mencuba menyusun tata bahasa Melayu berdasarkan linguistik struktural, kemudian linguistik transformasi generatif, kemudian linguistik fungsional yang ditandai oleh yang dikatakan tata bahasa wacana. Namun biar bagaimanapun buku tata bahasa dewan atau tata bahasa Za'ba ini masih tetap menjadi rujukan yang penting. Malah seperti saya katakan, buku tata bahasa dewan yang menjadi buku pegangan Kementerian Pendidikan Malaysia misalnya masih tetap menggunakan buku Za'ba sebagai salah satu rujukan penting. Dan ini dapat saya jelaskan kerana pada peringkat awal penyusunan tata bahasa dewan saya terlibat juga dalam urus setia dan beberapa buah bengkel yang diadakan oleh panel penyusun itu. Jelas bahawa dalam perbincangan dalam panel penyusunan buku tata bahasa dewan, buku Za'ba iaitu Pelita Bahasa Melayu tetap menjadi rujukan penting. Malah sering kedengaran kata-kata sebilangan sarjana linguistik sendiri bahawa setengah-setengah konsep yang diperkatakan kini sebenarnya telah sedia ada dalam buku Za'ba.
tetapi tidak disedari oleh setengah ahli linguistik moden yang kadang-kadang tidak suka menoleh ke belakang untuk mengambil manfaat daripada hasil kerja orang terdahulu, atau mungkin kerana mindanya tertawan ataupun terpukau atau silau oleh teori linguistik barat sehingga lupa bahawa banyak konsep linguistik Melayu yang telah dikemukakan oleh Za'ba walaupun dalam nada dan dalam ungkapan yang tidak berbau linguistik formal, tidak berbau teori. Namun konsep-konsep itu telah pun dikenal pasti, telah pun dapat dikesan oleh Za'ba. Dan jelas bahawa sebahagian analisis Za'ba yang masih dijadikan sandaran untuk analisis bahasa Melayu itu pernah saya kemukakan dalam sebuah kertas kerja yang berjudul Penyusunan Tata Bahasa Melayu di Malaysia dari Pelita Bahasa Melayu ke Tata Bahasa Dewan. Ini saya bentangkan dalam Persidangan Antarabangsa Penyiaran Melayu di Semelaya pada tahun 1989. Saya buktikan dan saya tunjukkan manakah unsur dalam Pelita Bahasa Melayu yang masih tetap dipertahankan hingga kini yang berkaitan dengan rumus-rumus tata bahasa Melayu, baik berkaitan dengan rumus morfologi atau binaan kata dan juga rumus berkaitan dengan sintaksis ataupun binaan ayat. Hanya kerana mungkin istilah yang berbeda, seolah-olah dikatakan tata bahasa sekarang berlainan daripada tata bahasa Za'ba. Kelainan istilah satu hal, tapi yang penting konsep-konsep, rumus-rumus atau aturan dasar bahasa Melayu masih dipertahankan oleh penyusun tata bahasa kini. Dan ini saya kira penting, bukan hanya soal istilah. Pembahagian golongan kata dan golongan ayat bahasa Melayu dihuraikan oleh Za'ba dengan jelas, meskipun dengan kaedah tata bahasa tradisional. Kerana pada zaman Za'ba, waktu itu tata bahasa tradisional ataupun linguistik tradisional yang dominan di peringkat antarabangsa. Dan Za'ba sini bukan istilah-istilah yang kelihatannya seperti tidak bernada linguistik. Misalnya ayat bangun membuat untuk yang sekarang kita kenal sebagai ayat aktif. Atau ayat bangun kena buat bagi ayat pasif. Atau perbuatan melampau bagi kata kerja transitif sekarang. Perbuatan tidak melampau bagi kata kerja tak transitif. Penyambut bagi objek dan sebagainya. Namun harus kita akui bahawa ini merupakan suatu kreativiti Za'ba yang dapat mengungkapkan konsep-konsep aturan bahasa dalam ungkapan yang dapat dengan mudah masuk dalam pemahaman ataupun fikiran pembaca ataupun orang yang mempelajari bahasa. Ayat bangun membuat, kerana dipentingkan ialah pelakunya, subjek membuat apa. Ayat bangun kena buat, subjeknya dikenai. Jadi saya kira Za'ba mempunyai kejelasan, mempunyai kreativiti yang tinggi dalam mengungkapkannya, walaupun kini istilah itu mungkin dianggap tidak sesuai kerana dianggap tidak berbau linguistik, seolah begitu. Tapi yang penting ialah bahawa Za'ba telah meletakkan rumus-rumus atau aturan tata bahasa yang jelas dan mantap dan bertahan sehingga hingga kini. Keunggulan Za'ba terletak juga pada kekuatan dan ketajaman intuisi serta pemerhatian terhadap sistem bahasa Melayu. Ini berdasarkan penelitian atau kajian yang saya buat sendiri. Pada peringkat ijazah pertama, latihan ilmiah saya memang menjurus pada kajian tata bahasa Za'ba, dan saya dapati Za'ba mempunyai kekuatan dan ketajaman intuisi. Ini diakui juga oleh Allahyarham Usmadian Dr. Azhar Simin yang mengatakan Pelita Bahasa Melayu Za'ba sudah dianggap sebagai buku tata bahasa yang mempunyai ciri-ciri wacana, kerana Za'ba mengambil ayat contoh atau ayat-ayat yang diberikan dalam buku tata bahasa itu berdasarkan pemerhatian beliau tentang penggunaan bahasa dalam masyarakat. Walaupun Za'ba tidak terdedah secara formal dalam disiplin linguistik, khususnya linguistik moden, namun analisis yang dihasilkannya membuktikan bahawa gagasan-gagasan penting dalam bidang ilmu itu ada dalam intuisinya, ada dalam pemikirannya, ada dalam imajinasinya juga. Saya kira saya sendiri mengaku sukar untuk saya menghayalkan, mengimajinasikan sistem bahasa Melayu dengan istilah-istilah seperti yang diungkapkan oleh Za'ba. Apatah dia hairankan kerana segala gagasan yang dikemukakan oleh ahli linguistik ternama di barat itu pun sebenarnya hasil renungan dan hasil pemikiran mereka, bukan turun dari langit.
Jadi kita harus mengaku bahawa apabila Zakbar mengemukakan analisis bahasa Melayu, baik dari bidang tata bahasa, ejaan, retorik, sosiolinguistik, Zakbar sebenarnya sudah membuktikan beliau sebagai pemikir yang tinggi. Kita terlalu mendewa-dewakan, membesar-besarkan tokoh linguistik barat dengan teori-teorinya, dengan seolah-olah melupakan bahawa di alam Melayu sendiri ada tokoh seperti Zakbar yang dapat mengemukakan hakikat atau realiti sistem bahasanya, baik tata bahasa, sosiolinguistik, retorik, dan sistem ejaan itu berdasarkan daya fikir yang tinggi. Dan inilah saya kira ciri ilmuwan, ciri cendekiawan yang patut kita akui yang ada pada Zakbar. Pada saat istilah fonologi belum dikenal orang di negara ini pada tahun 1930-an, Zakbar telah mengemukakannya melalui analisisnya dengan tentang sistem ejaan bahasa Melayu. Memang Zakbar tidak berkuliah, tidak mengikuti kuliah ataupun mempelajari fonologi secara formal di universiti ataupun di maktab. Tapi Zakbar mempunyai intuisi yang sangat dalam sehingga beliau dapat mengetengahkan sistem ejaan bahasa Melayu sebagai yang dikatakannya lambang atau gambaran sistem bunyi bahasa. Profesor Asmah Haji Omar pada tahun 1976 dapat mengesan beberapa prinsip fonologi, walaupun Zakbar tidak menggunakan istilah fonologi, fonetik dan sebagainya. Tetapi kata Profesor Asmah, Zakbar dalam mengemukakan sistem ejaan bahasa Melayu telah dapat mengungkapkan sesuatu yang memberikan gambaran bahawa beliau menguasai sistem fonetik, sistem fonologi bahasa Melayu. Sebagai contoh, keutamaan ucapan di atas tulisan. Ini merupakan teori umum, teori sejagat tentang bahasa. Yang dikatakan bahasa itu bermula dengan ucapan atau pertuturan. Dan tulisan itu dianggap sebagai salinan ataupun media atau bentuk kedua daripada pertuturan ataupun wacana lisan. Jadi jelas bahawa sebagaimana pemikir-pemikir linguistik barat, Zakbar juga mempunyai intuisi tentang hal itu, realiti itu. Maka dikatakan keutamaan ucapan di atas tulisan. Ucapan itu sebagai bentuk primer dan tulisan sebagai bentuk sekunder. Yang kedua, seperti kata Profesor Asmah, Zakbar mengatakan huruf sebagai lambang untuk bunyi. Jadi kita ada istilah fonem, kita ada istilah grafem. Grafem, huruf melambangkan bunyi atau fonem. Dan ini sudah pun disentuh, dianalisis, dikupas oleh Zakbar pada tahun 1930-an. Lebih awal daripada ahli-ahli fonetik moden sekarang bercakap dalam kes bahasa Melayu. Walaupun cara Zakbar menjelaskan atau mendefinisikannya atau menguraikan itu barangkali agak tidak berbau linguistik lah, tidak berbau teori linguistik. Misalnya katanya, manusia itu tak kala bertambah-tambah majunya, dapatlah merupakan mana menggambarkan tiap-tiap yang disebut itu dengan suatu gambar. Gambar ini maknanya huruf. Gunanya untuk menampakkan percakapan itu kepada mata, supaya dapat difahamkan dengan dipandang saja oleh orang yang tiada mendengar, seperti orang yang jauh jarak tempatnya, atau masanya daripada orang yang punya percakapan itu. Agak berbelit-belit, tapi kita akui pada zaman itu belum ada suatu gaya pengungkapan laras bahasa akademik. Tetapi yang penting, intisari fikiran Zakbar itu dapat dipahami bagaimana pentingnya huruf atau grafem untuk manfaat orang yang tidak bersemuka dengan penutur masih dapat memahami dan menangkap maksud kerana adanya grafem, adanya huruf. Dan ini saya kira kupasan yang bukan mudah untuk dilahirkan oleh orang yang hidup pada tahun 20-an atau 30-an. Kemudian Zakbar juga mengatakan hubungan antara fikiran dengan mekanisme bahasa. Ini soal yang dikatakan oleh Ferdinand de Saussure, iaitu dia signified dengan dia signifier sebagai contoh. Jadi Zakbar walaupun tak menggunakan istilah teknikal mengatakan bunyi bahasa masuk ke telinga langsung terus pada otak. Jadi sudah ada juga asas-asas hubungan bahasa dengan sistem saraf, ataupun walaupun tak sampai peringkat tinggi neurolinguistik, tapi kita sudah nampak Zakbar mempertalikan bagaimana bunyi bahasa proses itu masuk dalam telinga dan kemudian sampai otak untuk menimbulkan pemahaman.
Jadi demikianlah huraian Zabah. Tapi bagi mereka yang hendak mengkaji buku Zabah ni harus dapat menangkap ungkapan-ungkapan dan cara penyataan Zabah yang memang agak sedikit berbelit dan juga agak kabur bagi orang yang tidak menguasai bahasa Melayu pada tahun 20-an, tahun 30-an. Dalam usaha mengumpulkan sistem ejaan bagi bahasa Melayu, Zabah juga turut memperlihatkan ketajaman intuisinya tentang konsep-konsep fonetik. Walaupun dengan cara yang cukup sederhana. Misalnya Zabah memperkenalkan adanya bunyi vokal yang diistilahkan sebagai huruf saksi. Nah, ini juga satu kreativiti. Mengapa dikatakan huruf saksi? Kerana dengan adanya huruf saksi, barulah bunyi suku kata itu dapat dizahirkan. Kalau BAPA, bapa, kewujudan bunyi huruf saksi atau vokal itu memungkinkan bunyi beh dan peh itu dapat dizahirkan membentuk suku kata yang kemudian menimbulkan kata yang menimbulkan makna leksis atau makna leksikal. Kemudian tentang huruf saksi, Zabah mengenal pasti ada bunyi vokal sempit atau tinggi seperti bunyi U dan I. Jadi ini sudah dibincang oleh Zabah puluhan tahun sebelum ahli-ahli fonetik moden bercakap tentang soal vokal sempit, vokal tinggi, vokal rendah. Dan juga penggolongan Zabah tentang bunyi A, E, O sebagai bunyi kasar dan I pepet dan U sebagai bunyi halus. Dan Zabah juga turut mengetengahkan konsep diftong dan vokal rangkap yang sampai sekarang masih lagi menimbulkan salah faham pada setengah orang. Misalnya meterai, adakah I di belakang itu sebagai diftong ataupun vokal rangkap? Orang yang tidak mengetahui bahawa meterai itu berakhir dengan diftong, kadang-kadang membunyikan sebagai meterai. Walhal diftong meterai. Jadi ada beberapa salah faham lagi tentang sebutan dan ini sudah dijawab oleh Zabah puluhan tahun yang lampau. Apa istilah digunakan? Bunyi berkait untuk diftong dan bunyi berkait renggang untuk vokal rangkap. Itu istilah Zabah pada waktu itu. Dan Zabah juga dengan jelas menggunakan ciri-ciri suprasegmental seperti kepanjangan bunyi yang menurutnya bukan sifat bahasa Melayu. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran, memang kita mengikut tajwid, sistem qiraah dalam bahasa Arab, itu memang ada ciri kepanjangan yang akan membedakan makna, panjang dan pendek. Tapi dalam bahasa Melayu, panjang dan pendek pada dasar tidak membedakan makna. Mungkin ada membedakan makna gaya. Kalau mengatakan suka panjang, barangkali itu benar-benar menggambarkan kegembiraannya. Tapi kata suka masih tetap bermakna leksikal atau makna leksisnya masih sama. Yang ketiga, keharmonian vokal, iaitu yang sekarang kita gunakan keserasan vokal dalam sistem ejaan Rumi. Zabah juga sudah mengemukakan istilah keharmonian vokal yang menjadi asas pengejaan kata yang terdiri pada dua suku kata dan lebih. Jadi prinsip Zabah berdasar pada keserasan vokal halus lawan halus, vokal kasar lawan kasar. Saya tidak akan berkuliah di sini kerana agak teknikal dan memerlukan contoh-contoh apakah yang dimaksudkan oleh Zabah. Keharmonian vokal itu iaitu vokal halus lawan vokal halus, vokal kasar lawan vokal kasar. Ini menarik saya kira untuk terus dikaji. Jadi kata Zabah, pakailah saksi halus di ujung jika bunyi dahulunya halus dan pakailah saksi kasar di ujung jika bunyi dahulunya kasar. Zabah mengemukakan rumus tentang ejaan Rumi bahasa Melayu. Baik, dalam analisis tata bahasa Zabah, saya mohon maaf, saya kira memang hari ini peserta mungkin barangkali agak bosan sedikit kerana analisis yang agak teknikal ini. Namun inilah bukti yang menunjukkan bahawa Zabah telah berupaya menyampaikan analisis ataupun kupasan bahasa Melayu secara ilmiah walaupun menurut pahaman ilmiah pada zaman beliau. Tentang tata bahasa, Zabah membagi tata bahasa pada dua, dan ini juga dilakukan oleh ahli linguistik sejagat, iaitu pada morfologi dan sintaksis. Atau morfologi aspek binaan kata dan sintaksis aspek binaan ayat. Walaupun Zabah tidak menggunakan istilah morfologi dan sintaksis, tapi kita faham semua di analisis itu memang berkaitan dengan morfologi dan sintaksis.
Dan selaras dengan pengaruh tata bahasa tradisional yang ketika itu mendominasi di studi linguistik, yang di Sabah memang ternyata banyak yang terikat oleh pendekatan tradisional. Cara beliau menggunakan istilah-istilah tertentu, seperti ayat bangun membuat, itu menunjukkan makna pelaku membuat sesuatu, ayat bangun kena buat, subjek dikenai. Ya. Jadi contoh itu merupakan pendekatan linguistik tradisional yang lebih berdasarkan makna. Dalam pembicaraan tentang kata, Zabah golongan kata pada 5 golongan, iaitu nama, perbuatan, sifat, sendi dan seruan. Dan kemudian dipecahkannya lagi, setiap golongan kepada beberapa sub-golongan. Misalnya, bawah kata nama ada nama betul dan ganti nama. Di bawah itu pula ada pecahan lagi nama am, nama nikah dan nama khas. Untuk perbuatan pula dipecahkannya kepada perbuatan melampau atau sekarang kata kerja transitif, dan perbuatan tak melampau atau sekarang dikenal sebagai kata kerja tak transitif. Antara gagasan Zabah yang menarik tentang perbuatan termasuklah adanya perbuatan yang dapat menduduki fungsi nama, iaitu yang disebutnya perbuatan nama dan nama perbuatan. Jadi jelas bahawa hal yang kini dibincang oleh linguistik moden sebagai yang dikatakan bentuk nominal atau nominal form telah dibincang oleh Zabah jauh lebih awal, puluhan tahun lebih awal. Apabila Zabah mengatakan ayat seperti membaca itu berfaedah. Jadi membaca itu walaupun bentuknya memang perbuatan atau kata kerja, tapi kata Zabah, kata kerja itu berbentuk atau juga berfungsi nominal, boleh menjadi subjek. Di membaca mendatangkan faedah. Yang menurut Zabah ada di depan membaca itu, perkataan itu perbuatan. Perbuatan membaca mendatangkan faedah. Tapi dalam penggunaan bahasa, perbuatan itu tidak dizahirkan dalam struktur lahir. Mungkin ada dalam struktur batin atau struktur dalaman. Jadi, kalau Chomsky berkata tentang struktur dalaman, deep structure, struktur lahir, surface structure. Nah, hal ini sudah pun dikupas oleh Zabah puluhan tahun lebih awal dari Chomsky sendiri. Walaupun Zabah tidak menggunakan istilah surface structure, deep structure atau struktur luaran, struktur dalaman. Tapi konsep itu telah pun disentuh oleh Zabah. Dan lagi kita lah yang harus mampu untuk meneliti dan mengupas konsep-konsep itu dalam tulisan Zabah. Jadi tentang kata sendi pula saya melihat Zabah lah yang meletakkan asas penggunaan kata sendi tepat. Misalnya antara pada dengan di, ke dengan kepada, dari dengan daripada dan yang lain. Sampai sekarang ini kita dapati masih ada guna bahasa yang keliru. Nak mengatakan dia datang daripada Jepun atau dia datang dari Jepun. Saya berasal daripada Pontian atau saya berasal dari Pontian. Walhal Zabah sudah mengemukakan rumus atau aturan ini puluhan tahun yang lampau. Tapi kenapa masyarakat atau sebahagian pengguna bahasa tidak dapat menggunakan kata sendi yang tepat? Ya betul. Ini masalah barangkali kerana tidak sebahagiannya tidak mengkaji atau merujuk pada buku Zabah, atau kalau kita pelajaran bahasa pun mungkin hal ini tidak diberi perhatian atau terlepas perhatian. Soal ke dan kepada, soal daripada dan dari, hingga kini menjadi masalah yang agak besar pada setengah penggunaan bahasa. Walhal Zabah sudah dari dahulu menjelaskan untuk tempat dan masa digunakan dari. Yang lain itu daripada sebagai perbandingan. Melaka lebih kecil daripada Negeri Sembilan. Walaupun kedua itu merujuk pada tempat, tetapi yang ditegaskan adalah itulah perbandingan, size. Maka digunakan daripada. Manusia dijadikan daripada tanah dalam Al-Quran. Ini semua sudah jelas oleh Zabah. Jadi oleh sebab itu kita harus mengambil manfaat pada nukilan Zabah. Jangan sampai kita mengatakan bahasa Melayu ini tidak ada aturan yang jelas. Walhal yang tidak jelas itu kita sebenarnya. Guna bahasa, bukan Zabah. Bukan rumus atau aturan, tidak ada. Puluhan tahun. Sudah saya kira hampir 1 abad. Tahun 26, sekarang 2020. 6 tahun lagi, Zabah karya-karya Zabah akan mencapai usia 1 abad. Dan dari sudut yang lain, golongan kata,
iaitu ayat, Za'ba, dalam hal golongan ayat, Za'ba merupakan istilah ayat selapis yang sekarang kita kata ayat tunggal, ayat berlapis atau ayat majmuk, ayat berkait atau ayat pancangan, ayat bercampur, ayat majmuk pancangan. Jadi sama, maknanya kalau dalam tata bahasa Dewan guna istilah ayat tunggal, ayat majmuk, ayat pancangan, ayat majmuk bercampur. Nah, itu hanya istilah yang berbeda sedikit, tapi konsep dan binaan ayat itu masih sama. Jadi kita tak boleh mengatakan bahasa zaman Za'ba lain pada bahasa zaman kini. Itu kekeliruan yang timbul kerana kita tidak memahami rumus-rumus bahasa yang berbeda, sebenarnya gaya, bukan asas tata bahasanya. Kemudian soal ragam ayat aktif pasif yang telah saya sebut tadi, ayat bangun membuat, ayat bangun kena buat, ini berdasarkan pemerhatian saya dalam buku-buku tata bahasa hingga kini, semua berdasar pada uraian Za'ba tentang ayat bangun membuat, ayat bangun kena buat. Misalnya Za'ba mengatakan diberi tanda bintang tidak lazim dalam bahasa Melayu dikatakan bola itu ditendang oleh saya. Sekarang timbul ayat seperti itu kerana mungkin pengaruh bahasa Inggeris. Buku itu ditulis oleh saya. That book was written by me. Itu kerana pengaruh bahasa Inggeris. Sedangkan dalam bahasa Melayu, menurut pemerhatian Za'ba, itu ayat yang sangat tidak lazim. Bilazim. Jadi dalam bahasa Melayu, buku itu saya tulis, bola itu saya tendang. Bukan buku itu ditulis oleh saya. Za'ba telah menjalankan hal itu. Jadi hal ini hingga kini masih ada pengguna bahasa yang tidak memiliki kejelasan, dan saya kira kita mesti merujuk pada rumus atau aturan yang dibuka oleh Za'ba. Kemudian saya berpindah ke bahagian Za'ba dan retorik. Nah, Za'ba turut berjasa besar dalam mengetengahkan ilmu retorik untuk bidang yang dianggap canggih, iaitu bidang yang sudah mula diperkenalkan oleh ahli falsafah zaman Yunani atau zaman Greek lama 500 tahun sebelum Mesir dahulu. Jadi retorik digunakan sebagai suatu kaedah, suatu wasilah, suatu pendekatan untuk berpolemik, berbahas, dan ini digunakan oleh peguam-peguam di mahkamah. Tapi retorik yang dimaksudkan di sini lah bagaimana keberkesanan bahasa itu dapat membantu kita menyampaikan idea atau pemikiran atau analisis kita. Dan ini dikemukakan oleh Za'ba dalam buku khas yang diberi nama Ilmu Mengarang Melayu yang telah saya tunjukkan gambar kulitnya sebelum ini. Iaitu mulai ditulis pada tahun 1934 dan dicetak ulang sebanyak 6 kali dalam edisi Jawi hingga tahun 1956. Dan terbit dalam isi Rumi dengan pindaan dan pembaikan pada tahun 1962 oleh Dewan Bahasa Pustaka. Dan tahun 2002 diterbitkan edisi baru dengan ejaan Rumi baru oleh Dewan Bahasa Pustaka dan Universiti Pendidikan Sultan Idris, juga bersempena dengan kursi Za'ba di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dan buku itu memberikan pedoman yang cukup praktis dalam kerja karang mengarang, baik dalam bentuk prosa maupun puisi. Saya mengaku bahawa buku saya yang juga sudah kita ulang sebanyak 5 atau 6 kali, iaitu Tertib Mengarang, itu sebahagiannya mendapat ilham daripada buku Ilmu Mengarang Melayu. Tentu tidak standing dan tidak sehebat buku itu kerana buku kecil saya itu mengambil sebahagian prinsip-prinsip retorik Za'ba, iaitu tertib mengarang. Seperti Za'ba juga mengatakan perlu tahu apa yang nak ditulis, perlu tahu tujuan sasaran penulisan. Jadi saya mengatakan penulis mesti menulis menurut tertib, iaitu ada pra penulisan, tahap penulisan, tahap pasca penulisan. Dan ini sudah menjadi satu teori umum dalam penulisan. Pre-writing, writing, post-writing, pra penulisan, penulisan, pasca penulisan. Dan itu sudah dibuat oleh Za'ba puluhan tahun yang lampau. Tahun 34, sekarang tahun 2020, bayangkan. Dan menarik apabila Profesor Datuk Hashim Awang dalam kertas kerjanya dalam Kongres Bahasa Melayu Sedunia pada tahun 1955 telah mengangkat Za'ba sebagai tokoh dan pelopor retorik Melayu. Bahkan kata beliau, buku Ilmu Mengarang Melayu Za'ba itu mendahului buku retorik Inggris Clarence Brooks dan Robert Penn Warren, iaitu Modern Rhetoric,
yang terbit 6 tahun sudah buku Za'bah. Jadi Za'bah mendahului Glenn Brooks dan Pen Warren, iaitu tokoh penulis retorik dalam bahasa Inggeris. Nah, sekali lagi, tadi Za'bah mendahului Leonard Bloomfield, Chomsky, dan Za'bah dari segi kronologi tahu juga mendahului penulis retorik bahasa Inggeris 6 tahun lebih awal. Ini barangkali fakta yang tidak disedari atau mungkin diabaikan oleh sarjana Melayu sendiri ataupun oleh orang Melayu sendiri. Jadi buku itu bukan sahaja memperkatakan soal retorik, soal gaya bahasa, bahkan juga menyentuh aspek sosiolinguistik. Za'bah mengemukakan pelbagai ragam bahasa, bahasa cakap mulut, bahasa surat, iaitu yang menunjukkan adanya diglosia dalam suatu bahasa, ada lapis-lapis bahasa, bahasa yang rasmi, bahasa yang tidak rasmi, bahasa-basahan, ya, bahasa yang baku. Jadi Za'bah telah memperkatakan itu walaupun dengan istilahnya sendiri. Demikian juga pengaruh perkataan bahasa asing dalam bahasa Melayu. Jadi ada juga unsur-unsur etimologi sedikit, unsur sosiolinguistik, unsur linguistik sejarawi atau historical linguistik sedikit. Za'bah juga bercakap tentang loghat bahasa-bahasa dan pelatnya. Jadi ini disentuh dalam bidang sosiolinguistik. Kemudian Za'bah dalam bab 16 ilmu orang Melayu bercakap tentang soal gaya cakap mulut, saya katakan tadi, gaya bahasa pasar, gaya bahasa surat, yang semuanya merujuk pada ragam bahasa yang penting. Dan dalam perkembangan bahasa Melayu kini yang ditandai oleh pelbagai ragam bahasa, masuk ragam bahasa WhatsApp, ragam bahasa Facebook, ragam bahasa SMS, ragam bahasa sembang internet dan sebagainya, Twitter dan sebagainya. Buku ilmu orang Melayu Za'bah masih tetap relevan untuk memberikan pemahaman pada pengguna bahasa tentang pentingnya menggunakan bahasa menurut konteks yang betul. Jadi saya sampai di penutup bicara, iaitu saya kira hampir 1 jam, 45 minit. Kajian yang mendalam lagi analitis dan kritis diperlukan oleh perlu dilakukan oleh para sarjana kita dalam bidang bahasa, sastra dan bidang-bidang lain. Usahlah kita sekadar mengagumi tokoh-tokoh barat seperti Ferdinand de Saussure, Leonard Bloomfield, Noam Chomsky, Halliday, John Lyons dan yang lain. Sehingga lupa akan kehebatan Za'bah dalam meletakkan asas perkembangan ilmu bahasa atau linguistik di Malaysia dan di alam Melayu. Saya kira ini tugas kita untuk bukan semata-mata mengangkat Za'bah tetapi membuat analisis yang saksama dan adil serta mengangkatnya sebagai suatu temuan, boleh kita katakan sebagai suatu kearifan, unsur kearifan setempat kita yang dihasilkan oleh anak watan kita, iaitu penelitian Za'bah. Izinkan saya mengakhiri penyampaian ini dengan sebuah sajak lagi dalam penyampaian lepas. Setelah selepas saya sampaikan sebuah sajak tentang Za'bah. Ini juga sebuah sajak tentang Za'bah yang saya hasilkan pada 26 Februari tahun 2020. Judulnya Jejak-jejak Peta Za'bah di Bumi Ibu Kandung. Ibu Kandung merujuk pada Musi Pendidikan Sultan Idris, kenal sebagai ibu kandung. Pada saat gelora rasa dan semangat untuk merdeka membadai, bumi ibu kandung ini menjadi markas tarbiyah dan sekaligus markas pembangkit hubul watan. Bumi ibu kandung ini membibitkan semangat juang untuk pembebasan politik, ekonomi, pemikiran, bahasa dan pendidikan. Pada saat itulah anak watan dari Batu Kikir turut mengabdikan diri, mencetuskan gagasan islah bangsa, bangsa yang bertunjangkan agama dengan Quran dan hadis menjadi perdunya. Bangsa yang mengutamakan ilmu dan pendidikan, kerana itulah jaminan kejayaan duniawi dan ukhrawi. Bangsa yang peka akan nasib siasah negara, tempat bangsa yang bernaung berabad-abad lamanya. Bangsa yang utuh iktisadnya, kerana kemiskinan menghampirkan bangsa kepada kekufuran. Gagasan dan wawasan besar sang pendeta ulung itu
dicerakinkan dalam pelbagai wacana, buku, makalah dan syarahan. Buah fikirnya laksana cahaya penyuluh kegelapan. Pernahlah ia kandil zaman penyinar kekaburan. Buku pelita bahasa 3 jilid buah tangannya benar-benar menjadi pelita penerang jalan bahasa, pengungkap fikiran dan citra bangsa. Pengungkap fikiran dan cita bangsa. Buku ilmu mengarang Melayu tataannya benar-benar menjadi pedoman menghasilkan karya. Buah fikirnya tentang agama, sendi kehidupan, benar-benar menggugah pemikiran umat. Falsafah takdir, pembinaan sahsiah, manfaat akal dan keutamaan budi, benar-benar meletakkan asas pandangan sarwa yang alami. Zainal Abidin bin Ahmad, Za'ba nama pinanya. Sesungguhnya pendeta bangsa dan negara. Di bumi ibu kandung ini, beliau turut melakar bakti dan jasa, mengimarahkan ilmu dan pemikiran. Pejabat karang mengarang pimpinannya, menjadi gedung ilmu penyuluh akal budi anak bangsa, tersebar ke seluruh negara. Sang pendeta telah lama kembali keharibaan pemiliknya, tertaklif kepada kita waris-waris ibu kandung untuk merajut kesinambungan ilmu dan pemikirannya, kecendekiaan dan keluhuran sosok sahsiah unggulnya, kesungguhan dan keikhlasan membentuk peradaban bangsa. Di pundak kita terletak amanah itu. Di tangan kita terletak taklif itu. Kita bulatkan tekad. Kita utuhkan azam untuk menjadikan jejak-jejak bakti sang pendeta itu sebagai teladan dan pengobar semangat. Dengan puisi dedikasi pada pendeta Za'ba itu, saya akhiri penyampaian saya untuk Jarawara Pendeta Za'ba bilangan kedua. Mudah-mudahan kita dapat meneruskan Jarawara ini untuk kali ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Bagaimana dihasratkan pada awal untuk Jarawara ini dibawa ke pelbagai pusat pengajian tinggi, IPT dan IPG, pendidikan guru, kerana inilah markas tarbiyah besar yang dikenali Za'ba sebagai madrasah besar, tempat untuk kita memupuk kesedaran dan kecintaan pada ilmu yang menyeluruh dan kecintaan pada bahasa, pada bangsa, pada peradaban negara, agar kita terus hidup sebagai bangsa yang berpribadi utuh, berjati diri dan menyayangi serta menghormati, menghargai warisan bangsa. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Profesor Datuk Dr. Awang Sarian di atas penyampaian ataupun bicara beliau tentang pendeta Za'ba yang bertajuk Semangat Za'ba dalam Tradisi Linguistik Melayu. Bolehlah saya ungkapkan dalam serangkap pantun ini tentang Za'ba ataupun nama sebenarnya Zainal Abidin bin Ahmad yang lahir pada 1895. Ada kolam, ada masjid tempat orang sembahyang raya. Tengah malam bulan terbit, bintang sebiji membawa cahaya. Begitulah yang boleh kita gambarkan kepada sosok seorang wira, juga pejuang bangsa Melayu yang banyak berjasa bukan saja dalam bidang sosial tetapi lebih khusus dalam bidang linguistik. Seperti yang bolehlah saya simpulkan ataupun saya ringkaskan dari perbicaraan Yang Berbahagia Profesor Datuk tadi, Datuk telah membawa kita jauh pada abad yang ke-7 tentang tata bahasa Melayu ataupun tentang kemunculan bahasa Melayu. Dan bagaimana bahasa Melayu telah seawalnya abad ke-7 telah muncul dan telah digunakan oleh bangsa-bangsa khususnya di Nusantara ini sebagai alat komunikasi. Tetapi apa yang menariknya,
lahirnya seorang pendeta ataupun kita kenali sebagai pendeta Zakbar sekarang yang telah berjasa dalam mementabatkan bahasa Melayu. Dengan usaha-usaha beliau lah yang saya kira kita pada hari ini sangat bertuah. Kerana tanpa usaha-usaha beliau, ia berani dan juga radikal untuk mengembangkan bahasa Melayu, mungkin tidak ada ataupun kita masih lagi mencari ataupun menyusun konsep-konsep tata bahasa. Tetapi dengan adanya panduan daripada Zakbar, terutamanya dalam dikta bahasa, penggal 1 hingga ke 3 dan juga ilmu mengarang Melayu itu, kita mempunyai panduan, terutamanya ahli-ahli akademik dalam bidang linguistik dapat menyusun dan memantapkan lagi idea-idea dan juga buah fikiran daripada berita Zakbar. Seperti yang telah disampaikan oleh Yang Bahagia Profesor Datuk tadi, sangat mendalam dan juga sangat membantu untuk kefahaman kita, bukan saja kepada masyarakat umum tentang keperluan dan kepentingan tata bahasa dalam mementabatkan bahasa kebangsaan kita, bahasa Melayu. Tetapi dalam masa yang sama juga dapat membina dan meyakinkan kita bahawa bangsa Melayu mempunyai peradaban seawalnya. Oleh itu, Yang bagi Prof, saya ingin berkongsi sedikit tentang ucapan daripada warga Maya ataupun warga Nek. Antaranya Puan Zawiyah Yahya, Puan Zawiyah Jaya. Dia telah menyampaikan ucapan tahniah dan syabas kepada Prof yang sentiasa segar, minda dan muda dalam memperjuangkan dan menyebarluaskan bahasa Melayu dan sejarahnya. Okey, terima kasih Prof diucapkan. Begitu juga daripada, ini sangat Prof kenali, saya pun panggil dia sebagai bonda juga, Puan Mahaya Muhammad Yassin. Beliau mengucapkan Alhamdulillah dan juga tahniah. Dan beliau mengatakan sangat bermanfaat dan menarik. Tahniah Datuk, Upsi dan juga DBP. Ucapan beliau. Selain itu, tidak ada juga soalan-soalan. Saya menanti juga soalan-soalan yang khusus yang daripada penonton kita, khususnya untuk ditanyakan kepada Yang Bahagia Profesor Datuk tentang Zakbar. Yang ada masih bersifat umum juga. Cuma Datuk, mungkin dalam masa 15 minit ini, ada satu soalan, mungkin secara umum, mungkin Prof boleh jawab. Ada seorang penanya kita yang melihat pencemaran bahasa dari segi penulisan sekarang. Maafkan saya, pencemaran bahasa dari segi sebutan menyebabkan juga penulisan juga terpengaruh dan merosakkan bahasa kita. Apa pandangan Prof? Bagaimana kita nak baiki sebutan itu supaya penulisan pun bertambah baik, terutama generasi baru? Ya, benarlah. Seperti yang saya uraikan tadi, Zakbar sendiri telah mengatakan hubungan antara bunyi bahasa dengan tulisan. Jadi apa-apa yang kita tulis, itu menggambarkan apa-apa yang kita ucapkan. Sama ada ucapan itu salah dalam konteks aturan atau mungkin salah dalam konteks sosial. Jadi kalau salah dalam konteks ejaan, mungkin itu menggambarkan juga kesilapan kita dalam membunyikan kata itu. Dalam siaran ataupun ceramah saya 2 hari lalu ada sebagian contoh, misalnya ya banyak lagi kata seperti cendekiawan yang disebut sebagai cendekiawan, maka dengan sendiri ejaannya pun jadi salah, cendekiawan, walhal kata dasar cendekia, dan itu sudah wujud dalam bahasa Melayu sejak lama dahulu. Cendekiawan berarti orang yang cendekia, orang yang pintar, orang yang berilmu, orang yang berdaya intelek yang tinggi. Ada sejumlah lagi perkataan yang saya paparkan atau saya pamerkan. Barangkali itu maksudnya dalam satu ceramah lain ya, juga di UTSI, iaitu penulisan bahasa Melayu tinggi untuk penulisan ilmiah atau penerbitan ilmiah. Maafkan saya, saya tersilap. Itu dalam ceramah minggu lalu, saya kira ada saya paparkan contoh-contoh. Bahkan timbul juga masalah apabila kesilapan sebutan, misalnya dalam keadaan sekarang, huruf I, pepet dan italing itu tidak dibedakan. Kalau dulu ada I tanda untuk I pepet, sekarang tak ada. Jadi itu juga
menyebabkan ada orang yang tidak menguasai sebutan dengan baik. Walhal itu ada panduannya dalam kamus. Bukan kamus dewan atau kamus lain yang baik. Ada diberikan petunjuk tentang mana bunyi itali, mana bunyi ipepet. Yang PK, adakah peka ataupun PK. Jadi dalam kamus, kita perhatikan di atas T itu ada satu garis. Itu yang menunjukkan bahawa I itu berbunyi A atau italing. PK bukan peka. Tapi kalau peka, itu memang ipepet. Peka bukan pula PK. Yang PK sudah ada makna lain. Itu satu bentuk daun teruk, daun PK. Begitu juga misalnya dekan dan dekan. Ini contoh yang biasa saya berikan. Orang yang tidak memahami perbezaan makna yang timbul daripada bunyi I, taling ipepet menyebut misalnya katalah seorang pengacara ataupun dengan hormatnya dipersilakan Tuan Dekan tampil untuk memberikan ucapan. Barangkali tidak ada kesalahan, tetapi ada kesalahan. Kerana dekan lain maknanya. Dekan sejenis tikus. Sedangkan dekan itu ketua fakulti. Jadi kalau saya menjadi dekan, saya diundang, saya tidak akan bergerak di kursi kerana yang diundang bukan saya sebagai dekan. Tapi dekan itu tikus. Ini soal-soal nampak remeh, tapi itulah sistem bahasa. Prinsip kata Zabah, setiap bunyi itu mengandung makna, atau seperti dalam konsep linguistik moden, fonetik, sesuatu yang membedakan makna. Kan? Jadi begitu juga banyak lain antara guru sedang menyemak buku, latihan murid, atau guru sedang menyemak. Kalau guru menyemak, lain maknanya. Guru menyemak, lain maknanya. Kita menyelak pintu, lain maknanya. Kita menyelak pintu, lain maknanya. Kita, makan nasi belauk rendang, tentulah tidak betul makna kalau katakan kita makan nasi belauk rendang. Ini nampaknya agak meluas penggunaan. Sehingga kan kata cetak, ada orang sebagai cetak, buku itu sudah masuk cetakkan 5 kali. Kenapa cetak menjadi cetak? Ya? Kemudian ada dalam zaman dalam zaman teknologi moden ni, ada perkataan bukan letusan, satu lagi lupa saya, yang biasa dikaitkan dengan teknologi moden ya. Jadi begitulah, artinya kita perlu mempelajari dan mendalami bahasa itu sebagai orang yang ingin menggunakan bahasa dengan betul dalam soal usaha rasmi, dan soal dialek, soal bahasa sehari-hari itu barangkali tidak penting, tapi kita bercakap dalam soal bahasa ilmu, bahasa rasmi untuk pentadbiran, bahasa undang-undang, bahasa budaya tinggi, bahasa sastra, dan bahasa itu tidak boleh dikuasai semata-mata berdasarkan pendengaran. Secara umum perlu dipelajari, walaupun kita tidak penulis, barangkali tidak perlu jadi linguis, memang betul, tapi sekurang-kurangnya menguasai asas-asas bahasa. Seperti dalam tamadun lain pun begitu. Jadi untuk mengatasi masalah seperti yang dikatakan itu, saya menyarankan kita harus memperbanyak bahan rujukan yang mesra pengguna. Barangkali masyarakat umum tidak begitu suka untuk mempelajari bahasa secara formal dengan buku teks, dengan buku panduan yang agak kering gitu. Jadi multimedia boleh banyak membantu. Dan saya yakin Dewan Bahasa Pustaka dan pelbagai pihak di luar juga sudah mula memperbanyak bahan panduan baru-baru ini, apa yang TikTok juga. Itu pokoknya kalau digunakan secara betul itu tak ada masalah. Yang penting pengisiannya, bentuk animasi, bentuk dialog, bentuk bicara wara di media sosial, di media elektronik, di TV sebagai contoh, juga dalam YouTube. Saya kira ini kaedah yang dapat menarik, menambat hati masyarakat untuk mendalami bahasa, dan kita kaitkan dengan soal realiti kita dalam penulisan sastra, dalam penulisan karya ilmu, dalam penulisan rencana, dalam perbahasan dan sebagainya. Berbalik pada yang ditanyakan tadi, apabila yang disebut itu melanggar kesopanan sosial atau peraturan sosial, jelaslah bahawa itu tentu menjejaskan kepribadian penutur itu, menggambarkan akhlaknya bagaimana, dan ini saya kira perkara yang sudah kian gawat sekarang.
Sudah masuk pula sebahagian di Dewan Yang Mulia. Di Dewan Yang Mulia tapi cara berbahasa tidak mulia. Ini saya kira sangat mengkhawatirkan kita. Ya. Yang bahagia Prof. Datuk, tentang penjelasan yang saya rasa sangat menarik dan juga boleh kita menjadikan sebagai panduan. Apatah lagi dalam cabaran zaman digital ini, tentang bukan saja tentang berbagai-bagai aplikasi hujub, tetapi dalam masa sama juga mempengaruhi sistem sebutan, terutama kepada anak-anak muda. Terutama apabila mereka secara kreatif merengkaskan perkataan-perkataan tertentu ataupun dipengaruhi oleh bahasa Inggeris. Seperti kita janjikan tadi, ini merupakan bilangan yang kedua. Secara khususnya kita membincangkan tentang ketukan Zabah dalam bidang linguistik Melayu. Tetapi Prof, ada satu soalan. Memang juga berkaitan dengan sumbangan Zabah. Sebab kita kenali Zabah bukan saja dalam bidang bahasa, agama, ekonomi dan juga pemikiran. Tapi ada juga dalam bidang politik. Ada soalan daripada Norazman Samsudin. Mungkin Prof boleh menjawab secara ringkas. Sebab masa kita pun agak suntuk, berbaki 7 minit saja. Apakah sumbangan penelitian Zabah dari sudut politik negara? Mungkin ini satu yang menarik. Bergerak cergas dalam politik dengan pengertian dalam proses menimbulkan semangat kebangsaan untuk membebaskan tanah air daripada penjajahan. Beliau rapat dengan Syed Sheikh Al-Hadi, dengan tokoh-tokoh gerakan kebangsaan, ya, seperti juga wartawan, ya, wartawan Rahim Kajai, Pak Sako, dan ya pokoknya beliau memang aktif. Bahkan dalam konteks UMNO, itu yang mulai itu sebagai pekembar, Zabah dikatakan orang yang mencetuskan nama kebangsaan pada nama parti itu, yang asalnya hanya Parti Melayu Bersatu, lebih kurang begitu. Tapi Zabah mengatakan mesti diungkapkan istilah kebangsaan kerana parti ini bukan parti yang mewakili Melayu semata-mata, dan ini saya kira pandangan jauh Zabah. Baik UMNO ataupun parti Melayu yang lain menjadi tonggak bagi kebangkitan dan kesejahteraan keadilan sosial. Itu pandangan Zabah yang mesti kita hormati dan kita raikan dalam perkembangan politik bangsa Melayu. Yang parti yang besar, kita tetap memberikan layanan pada sahabat-sahabat kita yang bukan dari kalangan orang Melayu. Dan Zabah sebenarnya turut aktif dalam perhimpunan menentang Melayu Union tahun 1946, dan gerakan di Padang Kelas Sultan Sulaiman di Kampung Baru, Zabah aktif, dan beliau sebenarnya terlibat juga dalam soal walaupun bukan menggubal, tapi dalam soal membaiki atau memurnikan perlembagaan parti Melayu yang terbesar pada waktu itu, iaitu UMNO. Zabah sendiri memang ditunjuk untuk bergerak cergas dalam politik, tetapi beliau memilih dunia akademik, dunia ilmu. Saya kira itu pilihan yang tepat barangkali, kerana kalau Zabah masuk bidang politik, mungkin beliau tidak dapat mengembangkan bakat dan kehebatannya dalam bidang ilmu. Jadi saya kira kita perlu berbahagi peranan, ada yang dalam pimpinan politik, dalam pimpinan ilmu, pimpinan budaya, pimpinan masyarakat, pimpinan sukan, hatta sukan juga, pimpinan agama. Jadi perlu ada keseimbangan dalam soal pimpinan, dan jangan kita lihat hanya pimpinan politik itu yang terpenting. Zabah telah membuktikan dengan tidak menjadi pemimpin politik, beliau tetap menjadi pemimpin ilmu, dan alhamdulillah saya kira Allah memberikan rahmat yang besar pada beliau, walaupun telah wafat, telah meninggal pada tahun 1973. Waktu itu saya tahun pertama UKM, jadi saya juga merasakan kehibaan pada waktu itu. Tetapi sampai sekarang nama Zabah tetap harum dan jasa dikenang. Jadi itulah saya kira tujuan kita hidup di dunia, untuk menabur bakti, mencari keridhaan Allah dalam bidang ilmu, dalam juga bidang-bidang lain. Terima kasih. Terima kasih bagi Profesor Datuk.
Benar, memang benar lah. Sebab saya pun, seingat saya, tokoh Zabbar lah, Berita Zabbar lah yang telah menambah perkataan nasional untuk nama UMNO yang asalnya diberi nama United Malay Organisation. Lepas tu Zabbar telah mencadangkan ditambah perkataan nasional iaitu kebangsaan untuk melihat semangat kebangsaan kepada parti ataupun parti kepada UMNO. Itu saya rasa jasa-jasa Zabbar sangat banyak. Beliau seorang pemikir, bukan saja seorang ahli linguistik kepada bangsa kita, dan bagi saya juga merupakan anugerah Tuhan kepada bangsa Melayu dan juga tanah air dalam kita memperjuangkan kemerdekaan dan juga dalam kita mempertabatkan bahasa kebangsaan kita iaitu bahasa Melayu. Oleh itu, seperti yang kita sedia maklum, program kita ini akan berakhir sekitar pukul 11.30. Seperti yang telah juga kita dapat dengar tadi dengan secara panjang lebar tentang perjalanan Zabbar dalam mempertabatkan bahasa kebangsaan kita, khususnya dalam membina sistem tata bahasa Melayu yang mantap. Oleh itu saya sangat menghargai sangat menghargai perkongsian yang telah dikongsikan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Awan Sarian bersama-sama dengan kita untuk kita melihat pemikiran-pemikiran Berita Zabbar walaupun telah lama meninggalkan kita, tetapi pemikiran-pemikiran beliau masih lagi relevan untuk kita kaji dan juga untuk kita hayati semangatnya dan juga pemikiran-pemikirannya untuk kita terus mencipta satu peradaban negara kita yang lebih baik. Ya, oleh itu saya dengan rasa rendah hatinya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Awan Sarian selaku penceramah kita pada pagi ini. InsyaAllah untuk kita akan teruskan juga tentang pemikiran Berita Zabbar ini untuk yang akan datang. InsyaAllah jika tidak ada apa-apa, kita mungkin boleh buat secara bersemuka. Okay? Dan kepada para penonton juga kita yang setia menonton ataupun para penonton yang akan mengikuti rakaman ini di Facebook UPSI maupun di Facebook DBP, mungkin dapat menghayati dan juga melihat, mengkaji sendiri. Terutamanya mencari buku-buku yang telah dihasilkan ataupun ditulis oleh Berita Zabbar. Itu secara khususnya. Secara umumnya juga boleh mencari berbagai-bagai buku yang telah memperkatakan tentang sumbangan Berita Zabbar. Baik diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka maupun oleh UPSI sendiri dan juga pihak-pihak yang lain. Banyak buku-buku yang telah memperihalkan tentang perjuangan dan juga jasa-jasa Berita Zabbar. Oleh itu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk. Dan sebelum mengakhiri program ini, saya selaku moderator Saiful Lizan Yahya dari Dewan Bahasa dan Pustaka ingin memohon maaf kepada para penonton sekiranya ada tersilap tutur dan tingkah. Selebihnya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bahagia Profesor Datuk Dr. Awan Sarian selaku penyandang kerusi Zabbar dari Universiti Pendidikan Sultan Idris, juga merupakan pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka. Kerana sudi bersama-sama berkongsi dengan kita semua, rakyat Malaysia, tentang seorang tokoh yang sangat berjasa kepada negara. Orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa. Sekalung budi, seuntai bahasa, pusaka warisan budaya bangsa. Dan serangkap pantun lagi, mungkin saya tujukan kepada semua. Yang tadi saya tujukan kepada Yang Bagi Profesor Datuk. Yang ini kita tujukan kepada Berita Zabbar. Ambil padi di tanah relung, jual mari di pasar adun. Pemikiran Zabbar, tokoh ulung, bina bangsa juga tamadun. Oleh itu, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak UPSI dan juga pihak Dewan Bahasa dan Pustaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah semua yang seingat